Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tahniah tuan-tuan dan puan yang join live saya pada pagi ni. Seperti biasa, objektif live saya ni adalah untuk penyimpan emas Public Gold. Alang-alang tuan-puan dah menabung emas, biarlah tabungan emas tu menjadikan tuan-puan lebih kaya lah. Tidak ada cara lain untuk saya bantu tuan-puan jadi kaya dengan emas melainkan dengan ilmu. Bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Kalau beli emas tanpa ilmu, emas tu tak menjadikan apa-apalah. Bahkan ada orang gara-gara melabur dalam emas, duit dia lebur. Jadi itu pentingnya ada ilmu, tuan-puan. Sebab bila kita ada ilmu, kita tahu apa yang kita buat. Kalau kita berjaya, kalau kita dapat buat keuntungan dalam mana-mana pelaburan sekalipun, kalau kita buat dengan ilmu, kejayaan tu boleh diulang. Tapi kalau kita buat tanpa ilmu, katalah untung lah sekalipun, tapi untung tu adalah luck lah, nasib kita lah. Kita tak tahu apa ujung pangkal, tiba-tiba untung. Kejayaan macam tu dia tak boleh diulang, dia boleh sekali saja. Jadi untuk menjadikan kita kaya, kita kena ada ilmu supaya kejayaan kita tu boleh diulang berkali-kali. Hari ni untuk makluman tuan-puan, hari ni harga emas tertinggi dalam sejarah. Tengok tuan-puan penyimpan emas Public Gold, tuan-puan buka mobile apps, tuan-puan cek ni, tengok harga ni. Harga hari ni RM426 per gram. Untuk makluman tuan-puan, ini adalah harga yang tertinggi dalam sejarah di Malaysia. Ini harga Malaysia lah. Jadi tentang harga yang tertinggi dalam sejarah ni tuan-puan, saban tahun memang kita sentiasa dengar harga tertinggi dalam sejarah, harga tertinggi dalam sejarah. Saya dah 14 tahun menabung emas dan educate masyarakat tentang tabungan emas. Saya tak pernah dengar lagi lah satu tahun harga emas terendah dalam sejarah. Saya tak pernah dengar lagi. Tapi hampir setiap tahun saya akan dengar berita hari ni harga emas tertinggi dalam sejarah. Maksudnya apa tuan-puan? Harga emas dalam jangka pendek memang akan ada turun naik, confirm. Jangka pendek ni maksudnya dalam setahun lah. Tapi kalau jangka panjang, harga emas confirm akan naik. Disebabkan dua faktor yang paling utama, iaitu inflasi dan kemerosotan nilai duit kertas. Tak kisah sama ada duit kertas tu duit kertas ringgit ke, duit kertas dolar Amerika ke, tapi semua duit kertas ni dalam jangka panjang semuanya akan merosot nilai dia. Jadi disebabkan dua faktor ni, harga emas confirm akan naik dalam jangka panjang. Kalau kita tengok sejarah harga emas, kalau kita tengok sejarah harga emas, sekejap saya cek. Kalau kita tengok graf harga emas 20 tahun. 20 tahun 20 tahun. Tuan-puan boleh cek harga ni di goldprice.org goldprice.org. Tuan-puan boleh cek sendirilah dekat website. Untuk sejarah 20 tahun, tengok harga emas dalam nilai ringgit, harga emas meningkat sebanyak 646.63% untuk 20 tahun. Secara purata, setahun sekitar 10%. Sekitar 10% setahun. Lebih baik berbanding dengan ASB ataupun tabung haji kalau kita bincang tentang simpanan jangka panjang. Jadi kalau dalam tempoh 5 tahun, ini 91%. Dalam tempoh setahun berbanding setahun yang lalu, 28.13%. Siapa yang beli emas setahun yang lalu, kenaikan harga emas 28%, lepas tu
emas ni dia ada spread. Spread ni kalau paling tinggi lah kalau public goods 9%. Lepas tu dia ada zakat lagi, zakat 2.5%. Mungkin ada kos berkaitan lagi. Maksudnya at least 15 ke 17% tu bersih lah. Profit tuan-puan boleh dapat lah kalau tuan-puan beli tahun lepas, jual tahun ni. Cuma saya tak recommend tuan-puan beli emas ni untuk simpanan setahun. Saya recommend tuan-puan beli emas untuk simpanan jangka panjang, at least 2 tahun dan ke atas. 2 tahun dan ke atas. Okay. Sebab yang pertama ialah bila beli emas ni dia ada cost. Cost macam spread tadi, dia ada charge premium, mungkin dia ada postage, dia ada cost. Okay. Lepas tu bila kita simpan emas setahun, ada kena bayar zakat. Okay. Jadi kalau purata kenaikan harga emas cuma 10%, maksudnya kalau 10%, simpan setahun ni kalau ikut average tak untung lagi. Tapi kalau 2 tahun, maksudnya 2 tahun tu lepas average 10%, setahun 2 tahun 20%, lepas tolak kos semua tu masih ada lagi keuntungan dan masih berbaloi lah. Okay. Jadi sebab tu saya sarankan tuan-puan kalau nak beli emas, guna duit simpanan untuk jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Okay. Banyak kadang-kadang kita dengar ada yang komen beli emas, saya beli 5 tahun lepas tapi tak untung. Itu confirm tak ada ilmu. Saya boleh katakan confirm tak ada ilmu lah. Siapa yang beli tahun lepas jual sekarang, atau 2 tahun jual sekarang pun dah untung, dia beli 5 tahun tak untung. Itu kena ada ilmu. Kita nak beli emas yang mana, emas apa yang sesuai untuk pelaburan. Barang kemas sesuai ke tak? Barang kemas bukan, dia beli barang kemas sebagai contoh. Dah lah beli barang kemas, beli barang kemas pula tu yang ada batu pula tu, yang ada batu permata banyak tu, itu semua nilai emas tu nanti bila nak jual memang rendah lah. Kalau barang kemas kita beli dan jual, spread susut nilai ni sekitar 25%, bahkan ada yang cecah 40% kalau emas putih. Ini pun kadang-kadang ada jugalah yang bangkang lah bila saya cakap spread emas ni boleh pergi ke 40%. Dia bangkang, mana ada 40%. Dia mesti dia tak cukup ilmu lah, ada pengalaman tentang emas. Cuba dia tengok emas putih apa jadi harga dia. Okay, dia boleh pergi 40%. Kalau emas gold bar dan dinar, tengok dia perbezaan harga ni yang saya cakap spread ni, yang masyarakat gelarkan susut nilai, tapi sebenarnya bukan susut nilai, selisih harga ni. 10 gram beza, tengok. Kalau beli hari ni jual hari ni, selisih harga dia 9%. Maksudnya beli hari ni jual hari ni akan rugi 9% lah. Kalau kalau item yang besar macam ni, macam 1 kilo ni, 100 gram 1000 gram ni, 1 kilo ni, beli hari ni jual hari ni, rugi 6%. Tapi kita tak beli hari ni jual hari ni, kita beli at least untuk 2 tahunan ke atas. Jadi kalau setakat 9%, kalau setakat 6%, kita jual tu untung banyak dah. Okay. Kalau barang kemas, beli hari ni jual hari ni, rugi 25%. Itu belum kira lagi kos upah apa semua tu. Kos upah yang boleh dimanipulasi. Okay. Jadi sekarang ni tuan-puan, itu saya sebut kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, tak perlu tunggu sampai 5 tahun baru nak untung. Setahun 2 tahun pun dah untung dah kalau jual. Okay. Tapi emas kena ingat untuk simpanan 2 tahun dan ke atas. Kalau untuk short term, jangka pendek, saya sarankan duit tu simpan dalam ASB ataupun tabung haji sahaja. Kalau yang pencen ada duit dalam KWSP, untuk jangka pendek tu simpan dalam KWSP pun okey. Tapi kalau untuk jangka panjang, emas jauh lebih baik untuk nilai jangka panjang. Okey. Tuan-puan, nanti tuan-puan kalau ada persoalan tanya, nanti saya akan jawab di sesi untuk sesi akhir nanti saya akan jawab semua persoalan tu lah. Okey. Okey. Jadi itu pentingnya ada ilmu. Okey. Kemudian soalannya sekarang, bila harga emas naik, harga emas naik ni, patut ke jual sekarang? Okey. Kalau tuan-puan nak pakai duit dalam jangka masa 6 bulan, saya suggest tuan-puan jual sekarang. Katakanlah memang dah confirm nak pergi haji tahun ni, berapa bulan lagi, mungkin dalam 6 bulan lagi, boleh jual sekarang.
Harga emas akan turun ke? Saya tak pasti. Saya tak pasti. Saya tak boleh cakap harga emas akan turun, dan saya pun tak pasti harga emas akan naik lagi tahun ni. Saya tak pasti. Sebab tak ada orang yang tahu dengan pasti. Banyak yang buat prediction pun, buat prediction lah, jangkaan pun banyak yang tersasar. Jadi saya ambil keputusan, saya tak nak peduli tentang prediction. Sebab boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi apa yang penting, yang paling penting sekali dalam tabungan emas ni ialah berapa gram dah kita ada. Itu paling penting sebenarnya. Harga emas akan naik, confirm akan naik. Harga emas, okey, sekarang ni kata harga emas tuan-puan tengok, contoh harga emas, kita pergi website lah, website Public Gold. Harga emas Public Gold sekarang ni, cuba tuan-puan tengok, 426. Mahal kan? Mahal sekarang. Tapi beberapa tahun akan datang, 426 ni akan jadi murah. Okey, 426 beberapa tahun akan datang, dia akan jadi murah. Okey, mahal sekarang, mahal berbanding dengan setahun yang lalu, tapi berbanding beberapa tahun akan datang, 426 ni akan jadi murah. Okey, benda ni saya sentiasa sebut. Kalau saya buat seminar pun saya akan sebut. Satu ketika dulu saya buat seminar, harga emas RM180 per gram. Waktu tu semua orang takut, mahal lah sekarang ni Cik Zul, saya nak beli sekarang, harga emas dah mahal. So nak tunggu harga emas dah tak turun, dah 150, dah tak turun RM100 per gram. Sekarang 180 mahal ke murah? Semua akan cakap murah. Lepas tu harga emas naik pula ke 300. Harga emas dah mahal lah sekarang, patut tak beli sekarang? Saya cakap beli untuk simpanan jangka panjang 2 tahun ke atas. Ada yang takut, ada yang percaya pada saya. Ada yang percaya, dia beli 300 per gram. Dan hari ni saya percaya dan saya yakin semua yang beli 300 per gram semua rasa menyesal, kenapa aku tak beli lebih banyak. Walhal dia beli masa 300 per gram tu dia rasa mahal. Okay, jadi sekarang ni harga 426 mahal sekarang, tapi murah beberapa tahun akan datang. Dijangka akan turun ke? Tak pasti. Tapi yang pastinya memang akan berlaku turun naik. Bila dia naik, dia akan turun. Bila dia naik, dia akan turun. Bila naik, dia akan turun. Tapi dari sudut jangka panjang, bila dia naik tinggi. Bila dia turun tak banyak. Bila dia naik tinggi. Bila turun tak banyak. Itu long term, dalam jangka panjang. Turun confirm lah tuan-puan, mungkin lah beli 426. Tengok besok 415, menyesal aku beli hari ni. Lepas tu tiba-tiba lagi 6 bulan, harga emas dah naik 450. Menyesal pula, kenapa aku beli sikit? Sepatutnya aku beli banyak. Penyesalan tu akan sentiasa berlaku. Jadi emas ni menyesal beli lebih baik daripada menyesal tak beli. Menyesal beli lebih baik daripada menyesal tak beli. Lepas beli confirm tuan-puan akan menyesal lah. Short term. Long term tuan-puan menyesal kenapa tak beli lebih banyak. Okay? Jadi patut ke jual kalau tuan-puan nak pakai duit dalam jangka pendek, 3 bulan akan datang, 6 bulan akan datang, saya recommend jual sekarang. Harga emas akan turun ke? Saya tak pasti. Minggu lepas harga emas dah cecah tertinggi dalam sejarah juga. Kalau saya cakap harga emas akan turun, saya salah. Sebab biasanya kalau dia cecah tinggi dalam sejarah, dia akan turun sebelum dia naik balik. Tapi tak turun, dia naik balik. Jadi kalau saya cakap pun salah. Jadi baik saya mengakulah saya pun tak tahu. Okay. Jadi kalau nak pakai duit dalam masa 6 bulan akan datang, saya recommend jual sekarang. Kalau tuan-puan ada barang kemas, lama nak jual, elok boleh jual sekarang. Barang kemas lama yang putus, kemek, bengkok, apa semua tu, tuan-puan boleh jual dekat Public Gold. Public Gold beli harga tinggi. Tuan-puan tengok ni, harga Public Gold beli barang kemas yang bukan keluaran Public Gold. Dia ada harga kat sini. Ni ditulis non PG Gold buyback. Maksudnya kalau tuan-puan ada emas jenama lain yang bukan keluaran Public Gold, barang kemas ke, gold bar atau dinar ke, Public Gold akan beli, tengok harga tinggi 380 untuk emas 999, 348 untuk emas 916. Macam mana nak jual? Tuan-puan bawa saja emas tu, walk in terus ke branch Public Gold. Okay. Kalau di menara Public Gold, tuan-puan akan dapat cash. Kalau di lain, Public Gold akan transfer dalam hari yang sama.
Okey, untuk barang kemas yang lain lah, bukan jenama public gold lah. Kalau yang public gold dia akan ambil masa 2 ke 3 hari bekerja lah. Okey. Jadi tuan-puan boleh compare dengan kedai emas. Kalau boleh compare, dan saya yakin public gold beli harga tertinggi lah. Okey. Kalau macam mana cara mudah tuan-puan nak jual, siapa belum pernah beli emas dengan public gold, belum register, pergi register dengan dealer public gold dulu, supaya pergi ke branch public gold nanti tunjuk mobile app macam ni je, supaya proses tu cepat. Dah daftar, pergi tunjuk benda ni. Dia dah nampak dah tuan-puan punya nama, tuan-puan punya username lah, PG code dia panggil ni. Pergi tunjuk, senang, staff akan proses. Kalau tak, staff nak kena register ke, proses tu akan jadi lambat. Okay, tuan-puan make sure register dengan dealer masing-masing. Dealer yang tuan-puan follow lah. Kalau tuan-puan follow saya, boleh contact saya untuk saya bantu tuan-puan register, dan tuan-puan pergi ke branch public gold terdekat, tunjuk mobile apps dan bawa barang kemas. Okay. Okay, soalan yang ketiga ialah sesuai tak beli sekarang. Macam saya sebut lah, walaupun harga emas tinggi, kalau tuan-puan nak menabung, tak ada masalah untuk jangka panjang, beli saja. Tak payah tengok harga. Harga emas confirm akan naik, dan harga emas confirm akan naik dalam jangka panjang, dan confirm ada turun naik dalam jangka pendek. Okey. Dan pada saya, kalau tuan-puan nak menabung, setakat ni lah pemerhatian saya, the best ialah tuan-puan menabung melalui akaun emas gap. Akaun emas gap ni maksudnya tuan-puan boleh beli, maksudnya lock order tu terus, contoh lock order terus nak gold bar 100 gram, contoh ni gold bar 100 gram bunga emas. Okay. Kalau tuan-puan nak gold bar 100 gram bunga emas, okay, tuan-puan kena ada duit 42,000 lebih lah, 42,000, lepas tu dia campur premium 100 gram tengok. Okay, dia ada campur premium. Ni harga dia RM42,091 campur premium. Premium ni adalah kos cetak setiap keping emas. Okay, kos nak cetak emas ni, itu charge dia. Okay. Jadi ini harga dia. Kalau nak yang ni, tuan-puan kena ada 42,000 tadi. Tapi dia ada cara yang lebih mudah. Tuan-puan tak perlu ada 42,000 pun boleh dapat gold bar 100 gram bunga emas ni. Tuan-puan boleh nak bayar 100 kali pun boleh, 10 kali pun boleh, 2 kali pun boleh. Cara yang paling mudah, tuan-puan beli melalui akaun emas gap. Akaun emas gap ni ada berapa saja pun bajet, tuan-puan boleh top up, klik top up, pilih kaedah bayaran FPX ni yang paling mudah. Okey. Lepas tu masukkan amount ni. Amount ni minimum RM100. RM100 pun tuan-puan dah boleh top up. Okey. Nampak? RM100 dah dapat 0.24. Okay. Dah dapat 0.2347 gram. RM100 dah boleh top up. Okay, lepas tu klik agree dan place order lah. Itu mudah. Ada RM100 top up, ada RM100 top up. Bagi orang meniaga bagus lah. Meniaga ke, bawa Grab ke, ada RM100 top up. Cukup gram dalam ni. Tengok macam saya sekarang ni ada 222 gram. 0.7376 lah. Jadi kalau saya nak keluarkan, saya gold bar 100 gram ni saya boleh keluarkan daripada akaun gap 2 keping, mungkin gold bar 100 gram bunga emas, dan satu lagi Typho. Okay. Nak keluarkan saya cuma bayar premium saja. Bayar premium tadi yang saya tunjuk tadi. Macam mana nak keluarkan item yang besar-besar ni? Okey, item yang besar-besar macam ni, kalau akaun emas gap besar ni maksudnya 10 dinar dan gold bar 50 gram ke atas. Ni 10 dinar, gold bar 50 gram ke atas. Ini public gold tak boleh post ini tak boleh post. Post limit dia sebesar ni saja, 21.25 gram satu parcel. Item kecil-kecil semua public gold post direct kepada kita menggunakan Postpaid Insurance. Charge dia Semenanjung Malaysia cuma RM10 satu parcel. Dah covered, siap cover insurans. Public gold jamin sampai. Kalau tak sampai, report kat public gold dalam masa 10 hingga 15 hari daripada tarikh kita buat pengeluaran tadi. Minta public gold post dalam masa 10-15 hari. Lepas tu public gold buat siasat dengan courier company, confirm hilang, public gold akan ganti baru. Kalau Sabah Sarawak RM20 saja. Okey. Jadi ini item yang
limit satu parcel. Tapi kalau item yang besar-besar saya sebut tadi, besar ni maksudnya 10 dinar dan 50 gram ke atas, kena buat appointment. Buat appointment mudah saja. Klik me, lepas tu my appointment. Kalau nak keluarkan daripada account Masgap, tekan GSAP withdrawal. GSAP ni maksudnya Gold or Silver Accumulation Program withdrawal. Pilih branch yang paling dekat dengan tuan-puan. Pilih mana-mana branch yang paling dekat. Buat appointment untuk collect emas. Beli hari ni, keluarkan hari ni pun boleh. Lepas tu keluarkan dekat Gold ATM pun boleh. Kalau item besar kena collect dekat branch. Kalau item kecil sama ada post, minta post ataupun keluarkan di Gold ATM. Nak keluarkan Gold ATM mana nak tengok Gold ATM ni? Ambil ni, klik ni, find us. Find us. Okay, our ATM. Carilah mana Gold ATM terdekat. Pergi, bayar premium, terus keluarkan. Maksud beli hari ni boleh keluarkan hari ni terus. Tengok public ada berapa banyak ni, berapa puluh Gold ATM ni. Pergilah cari yang terdekat, keluarkan terus. Sangat mudah. Account Masgap ni tujuan dia bukan untuk kita simpan dalam account ni. Tujuan dia kita boleh dapatkan emas fizikal dengan mudah. Macam nak dapat gold bar 100 gram tadilah. Tak perlu tunggu ada 42,000. Nak simpan duit sampai 42,000, belum ada 42,000, duit dah bocor, dah hilang sana sini, tak sempat beli 100 gram. Tengok-tengok, harga emas makin naik, duit tak pernah cukup. Tapi kalau melalui akaun Masgap ni, kita boleh lock. Maksud kita boleh beli. Dia terus kredit masuk dalam gram ni. Harga naik ke harga turun, dalam akaun saya ada 222 gram ni, naik ke turun, dia tak akan berkurangan. Dia tak ada sebab saya beli dulu murah, bila harga naik saya kena top up lagi, tak ada. Kalau dah beli, maksudnya emas tu milik kita dalam simpanan public gold. Tu mudah. Sebab tu saya suggest menabung melalui akaun Masgap sebab dia lebih mudah, dia lebih fleksibel, dan kita lebih konsisten. Yang menabung melalui Gap ni selalunya konsisten. Sebab apa? Dia tak peduli sangat pasal harga ni. Yang penting ada RM100 top up, RM100 top up, RM100 top up. Yang beli item-item yang macam ni, yang selalu duduk monitor harga, dia monitor harga. Okay, contohnya klik shop ni, monitor harga ni, klik shop, dia tengok harga. 400, contoh RM4,258. Gold bar 20 gram tadi RM8,497. 20 minit sekali ni tuan-puan, harga ini public gold akan revise tau, ikut harga emas dunia. Tengok ni, harga sekarang ni adalah harga 31 bulan 10 2024 pukul 7.15. Nanti 20 minit lagi harga ni dah lain dah, dia akan revise ikut harga emas dunia. Jadi siapa yang beli ikut sini, dia akan terganggu emosi. Alamak, naik susah hati, turun pun susah hati lah. Contoh harga emas tengah naik, patut beli sekarang, patut tak beli sekarang, patut tak lock harga sekarang, nanti kan naik lagi. Ataupun nak beli, patut ke lock sekarang, nanti kan harga turun. Jadi bila kita macam tu, kita kalah dengan emosi. Okay, bila kita kalah dengan emosi, akhir sekali kita tak menabung sebab kita takut. Okay, dia dalam membina kekayaan ni tuan-puan, dia bukan tentang matematik saja sebenarnya. Kekayaan memanglah matematik, tambah, tolak, kali, bahagi. Tapi sebenarnya kita kena rutinkan buat perkara yang betul. Dia tentang dia bukan sahaja tentang tambah, tolak, kali, bahagi. Kita ni dah buat keputusan keuangan, nak beli emas ke tak nak beli emas ke, kita gunakan emosi. Lepas tu kita justify dengan logik untuk menyedapkan hati. Jadi kita selalunya kalah dengan emosi je. Contoh kita tak buat loan kereta. Orang tak beli kereta sebab dia buat kira-kira berapa interest rate. Dia tak. Dia nak beli kereta sebab emosi dia. Aku nak rasa pakai kereta impian aku. Aku nak tunjuk dekat jiran sebelah. Aku nak tunjuk buat balik kampung. Itu emosi. Ini dah lama dah aku impikan. Dia tak kira dia kena tanggung hutang 7 tahun, 9 tahun. Sebab beli satu kereta tu dia hilang kemampuan menyimpan. Dia tak kira sejauh mana keperluan pun. Kalau ikut kereta yang dia perlu pakai, mungkin kereta paling kecil je pun, office dia mungkin 5 ke 10 km saja daripada rumah. Tapi dia beli kereta besar dan mahal. Sebab bukan isu matematik, bukan isu kira-kira, isunya emosi. Bila kita buat keputusan dengan emosi, lepas tu kita justify dengan logik untuk menyedapkan hati. Jadi sebab tu saya always recommend tuan-puan buat perkara yang kita boleh menang dari sudut emosi. Okay, macam emas lah. Emas
Kenapa ramai orang dah menabung bertahun-tahun dah, bukan tak menabung. Tapi kenapa lepas kena emas barulah menyesal, kenapalah aku tak menabung emas dulu. Padahal dulu gaji besar juga, income banyak, hasil bisnes banyak, tapi dah menabung, keluar balik, dah menabung, keluar balik. Ini semua tentang emosi ni. Sebab bila kita ada duit, emosi kita rasa nak belanja. Tapi bila kita ada emas, wah, emas ni cantik. Tuan-puan, emas di tangan saya sekarang ni, ini gold bar 100 gram Typhoid ni, nilai dia sekarang, saya tunjuk kat tuan-puan, nilai dia disamalah dengan harga ni tadi. Nilai dia ialah 42,000, tengok. 42,000. Kalau lah saya nak jual lah sekarang, harga dia 39,000. Tapi kan bila saya pegang emas ni, tuan-puan sama lah, pegang ni tak rasa pula ada 40,000. Kalau kita tengok duit ada 40,000 dalam akaun, panjang akal kita. Rasa nak beli tu, rasa nak beli ni, semua rasa tak senang hati. Itulah rosak, inilah rosak. Bila ada duit semua rosak lah. Bila ada duit semua kita justify, emosi kita lah tu. Dulu okey je tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba dapat kenaikan gaji. Kita ada je emosi kita, nak tu, nak ni. Dan semuanya betul lah. Semuanya betul lah sebab kita justify dengan logik, tapi impact dia ialah kita tak kaya lah. Jadi bila simpan emas, emosi kita lain. Emas ni cantik. Wah, cantik lah Typhoid ni. Selama ni aku tak ada lagi Typhoid. Belilah sekeping Typhoid. Okay. Okay. Bunga emas, cantik lah bunga emas ni. Okay. Okay. Emosi kita pada emas ialah untuk disimpan. Kita tak ada pula. Okay, saya letak 2 keping ni, tuan-puan. 2 keping ni dah 80,000 ni. 2 keping dah 80,000, tuan-puan. Sekarang ni saya letak lagi satu. Tuan-puan tak? Dia atas tangan saya ni emas 100,000. Dan saya tak terasa pun ada 100,000 ni. Saya nampak emas je, saya tak nampak duit tu. Sebab tu, salah satu nak menabung dengan berkesan, dia yang pertama ialah paksa. Okay. Yang kedua ialah lupa. Paksa dan lupa. Jadi emas ni salah satu cara yang berkesan untuk kita melupakan simpanan. Kita lupa duit kita ada berapa banyak. Ada 3 keping ni 100,000, tapi saya lupa. Ada 100,000 di tangan saya ni. Okay. Campur ni semua mungkin ada dalam 150,000 atas meja saya. Saya tak sure. Tengok, saya pun tak sure berapa. Saya tak kira ada berapa ni. Saya pun sebelum ni saya buat live, saya pun tak sedar ada 100,000 atas meja saya ni, atas buku saya ni. Tapi bila saya kira-kira, berapa ratus ribu ni. Okay. Sama juga dalam akaun emas Gap ni, bila nampak nombor, saya pun tak tahulah berapa ni. 200 gram. 200 gram ni saya tak keluarkan. Ini pun 100,000. Tuan-puan tengok dah. Emas dalam atas meja dah 100,000. Dalam ni pun 100,000. Ini sebahagian daripada simpanan saya tau. Sebahagian daripada simpanan saya. Jadi sebab tu saya pun bila waktu saya menyimpan emas dulu, saya pun tak fikir saya boleh menabung sampai ratusan ribu. Saya tak terfikir. Saya tak terfikir, tuan-puan. Sedar-sedar emas kilo. Itu pentingnya. Itu saya sebut tentang pentingnya kita cari satu kaedah yang kita boleh menang dari sudut emosi. Kalau nak menabung emas, menabunglah melalui akaun emas Gap. Saya tahu sebahagian tuan-puan akan buat comparison harga. Tapi bila tuan-puan always buat comparison harga, tuan-puan takut akhir sekali tak menabung. Tuan-puan, perlombaan antara kura-kura dengan arnab ni, akhir sekali yang menang ialah kura-kura. Kura-kura menang ni bukan sebab dia laju, sebab dia konsisten. Yang penting aku jalan. Itu kura-kura dalam kepala. Laju tak laju, yang penting aku jalan sampai ke garisan penamat. Kalau arnab ni, rabbit, orang Indonesia bilang kelinci, dia rasa aku laju apa daripada kura-kura. Relax lah dulu. Nanti sempat lagi aku pecut. Sama lah orang yang duk kira-kira harga macam tu. Aku pandai, aku buat comparison, aku buat analisis harga. Last kali emas dia tak bertambah. Yang tak tahu apa-apa ni, top up. Sebab tu kalau tuan-puan follow saya, tuan-puan akan perasan saya kurang sangat update pasal harga. Sekarang ni harga berapa, dijangka akan naik, dijangka akan turun. Sebab kalau saya bagi tahu jangkaan pun, kalau tuan-puan tak tambah tabung dengan emas, tak guna. Tuan-puan tahu reason kenapa naik, reason kenapa turun pun, emas tak tambah, tak kaya. Okay. Jadi yang penting ialah emas ni kena tambah secara konsisten.
Okay. Dan kalau saya ni tahu dan pakar-pakar ni tahu, dia mudah je, dia tak payah buat prediction, dia boleh jual je, subscribe prediction lah. Okay. Jangkaan saya 99% tepat. Jadi siapa nak untung, join lah, subscribe lah saya punya jangkaan, bayar saya bulan-bulan. Tapi tak ada pakar yang berani nak buat macam tu lah, sebab dia pun tak pasti. Okay. Sekarang ni siapa nak beli untuk jangka panjang, beli sajalah tuan-puan. Harga emas hari ni walaupun tertinggi dalam sejarah, dia confirm lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang. Okay. Saya tahulah pasal faktor-faktor tu, tapi kalau benda tu kalau saya ajar kepada umum pun, banyak orang payah nak faham. Jadi bila payah nak faham, complicated, kita akhir sekali tak menabung emas dan tak kaya. Dulu zaman mak kita, nenek kita, dia orang pun simpan emas juga. Tak ada pula dia tengok prediction berapa harga, analisis harga, graf apa semua, tak ada. Yang penting dia tahu emas bernilai dalam jangka panjang, ada duit, top up tabungan emas. Ada duit, top up tabungan emas. Okay. Sekejap saya check. Saya check sekejap. Okay, soalan-soalan ni saya tengok soalan-soalan ni. Gold bar baru 180 gram. Encik Zafarul. Okay, tahniah Encik Zafarul, terus menabung. Target at least lah satu keluarga ada 1 kilo emas. Harga gold bar macam mana ditentukan Encik Azman? Public Gold ikut harga emas dunia lah. Harga emas dunia adalah dalam sistem dia tu, dia akan kira-kira, lepas tu dia akan keluar kat sini lah. Ini harga emas bila Public Gold publish ni tuan-puan, ialah harga emas fizikal. Tuan-puan boleh tengok, ada yang cakap harga bank lebih murah lah. Pergilah kalau boleh dapat emas fizikal dengan harga semurah Public Gold. Okay. Semua okay tuan-puan, tentang harga ni, semua penjual emas pun boleh publish harga. Tapi persoalan boleh dapat emas ataupun kita boleh jual balik emas kat dia, itu persoalan yang lain pula. Contoh Encik Zul, harga company ni murah lah, ataupun harga spread dia nipis lah, contoh lah. Okay. Sekarang ni harga emas tinggi, cuba pergi jual tengok. Saya yakin banyak pihak pembeli emas ni dia akan cakap offline sekarang. Offline, datang minggu depan. Sebab apa offline? Sebenarnya dia orang tak ada duit lah. Nak jual sikit-sikit mungkin boleh, tapi bila sekarang orang berdoyon-doyon nak jual emas, banyak peniaga emas dia tak mampu, dia tak ada kapasiti untuk beli dalam jumlah yang besar. Sebab dulu bila saya cakap tentang emas Public Gold ni, ada yang dia rasa dia cerdik dan pandai, dia pergi beli emas yang lain. Lepas tu dia beli dalam 100,000 lah, ada kawan saya. Lepas tu bila nak jual 100,000, company tu tak beli balik. Bila tak beli balik, dia kena harga cantik lah, harga lebih murah, spread lebih nipis. Tapi bila nak jual balik, company tak boleh nak beli. Jadi kena pergi jual kat mana? Kalau kedai emas tolak 25%, rugi juga akhir sekali. Sebab tu saya sebut publish harga ini satu persoalan. Dapat memenuhi janji supply stock untuk beli balik, itu persoalan yang lain pula. Sebab tu kalau tak nak serabut kepala, peace of mind dengan Public Gold sahaja. Okay, fokus kepada Public Gold saja. Sebab tu saya tak buat comparison dengan company emas lain apa semua. Sebab apa? Last kali buang masa. Sebab emas ni satu bisnes yang modal dia besar, keuntungan dia nipis. Orang nak pergi duduk rapat dengan Public Gold ni tak mudah. Tak mudah. Okay. Jadi kalau saya buat company kecil-kecil tu adalah. Jadi kalau saya buat comparison tu pun tak guna jugalah. Kalau harga murah pun nak dapat stok, bukan macam Public Gold boleh. Tuan-puan nak beli 100 kilo hari ni pun saya boleh bantu tuan-puan untuk dapat dalam masa seminggu dah boleh tuan-puan dah dapat stok. Tapi boleh beli dengan harga hari ni. Boleh, tak ada masalah. 100 kilo pun tak ada masalah. Company lain mungkin boleh publish harga, tapi nak beli sekilo mungkin tak ada stok ke apa semua kan. Sama juga harga nak jual sekarang. Harga sekarang ni tinggi tuan-puan. Public Gold boleh beli. Tuan-puan nak jual berapa banyak, Public Gold akan beli. Dan Public Gold saya tak pernah lagi saya dengar fund kita tak cukup lah. Selalunya saya dengar daripada founder Public Gold, kenapa orang jual kat kita ni tak cukup banyak. Contoh dia dapat orang buyback ni maksudnya orang jual balik kat Public Gold 70 juta. Kenapa 70 juta je? Kita target nak 100 juta dalam masa berapa hari. Itu yang saya dengar. Saya tak pernah lagi dengar kenapa banyak sangat kita tak done rolling duit. Saya tak pernah dengar. Okay. Jadi nak peace of mind dengan Public Gold sahaja. Okay. Soalan saya check soalan. Saya pun dah 1 kilo tapi barang kemas. Okey, tahniah Encik Zafar.
Okey, macam mana nak buka akaun Public Gold? Senang saja. Kalau tuan-puan adalah follower saya, tuan-puan pergi dekat bio tu, klik, jangan risau, link tu selamat. Okey, klik je register. Kalau tuan-puan follow kepada dealer-dealer yang lain, pergi dekat contact dealer, dia akan bantu tuan-puan untuk register. Okey. Tuan, mana yang lebih baik, sell atau withdraw? Oh, okey. Okey. Bagus soalan tu. Sell atau withdraw? Okey. Sell ni maksudnya tuan-puan jual emas, nanti Public Gold bayar ke akaun tuan-puan dalam masa 2 hari atau 3 hari bekerja. Kalau akaun Maybank dalam 2 hari bekerja, akaun selain daripada Maybank 3 hari bekerja. Itu sell. Withdraw ni maksudnya tuan-puan keluarkan emas fizikal. Daripada duduk dalam akaun, keluar emas ni simpan sendiri. Itu maksudnya withdraw. Okay. Jadi kalau tak ada nak pakai duit, withdraw lah. Tapi kalau nak pakai duit, sell. Okay. Okay. Sekejap Berbalik jual sekarang jika ada tujuan yang penting nak pakai duit. Betul. Kalau nak pakai duit, memang berbalik. Saya suggest jual sekarang. Tapi saya tak pasti sama ada besok harga emas naik ke minggu depan, saya tak pasti. Macam mana nak simpan banyak-banyak ni dengan selamat? Okey. Dia macam ni Puan Siti Puan Siti, Kak Siti. Okey. Dia macam ni. Emas ni kalau siapa tak ready simpan sendiri, dia boleh sama ada dia beli melalui akaun emas Gap macam ni, atau dia beli emas, keluarkan emas fizikal dan dia sewa safe deposit box. Boleh sewa safe deposit box. Dekat bank ada, dekat swasta pun ada. Tapi setakat pengalaman saya, pergi dekat private lagi bagus. Sebab dia coverage insurans dia besar. Dia buka office hour dia ni panjang. Kalau bank, dia ikut bank hours. Kalau private hujung minggu pun dia buka. Ada yang hari raya pun buka. Okay. Jadi sewa safe deposit box paling baik lah. Okay. Berapa banyak yang patut, yang sesuai simpan dekat rumah, dia terpulang masing-masing tuan-puan. Satu, bergantung kepada tahap keselamatan tempat tuan-puan lah. Berapa selamat rumah tuan-puan. Satu, kalau dia tak semestinya simpan kat rumah, kat office pun boleh. Okay. Berapa selamat tempat tuan-puan lah. Kalau duduk rumah yang ada security penuh, 3 layer security, tak ada kes pecah rumah lah apa semua, itu sesuai lah. Tapi kalau memang selalu kes pecah rumah, dekat rumah ada maid apa semua, itu tak sesuai. Nak rasa sesuai ke tak sesuai, cuba macam ni tuan-puan. Emas tu ada kat rumah, tuan-puan rasa lena tak tidur malam? Dan yang kedua, rasa senang hati tak nak tinggalkan rumah balik kampung, emas tu ada kat rumah. Kalau rasa tak lena tidur, kalau rasa tak senang hati, maksudnya tuan-puan tak sesuai simpan emas tu dekat rumah, ataupun jumlah yang tuan-puan simpan kat rumah tu terlalu besar. Okay. Kalau yang macam tu, kena sewa safe deposit box. Okay. Tips kalau tuan-puan simpan dekat rumah ialah simpan di 1-2 tempat saja. Sebab banyak setakat pengalaman saya, banyak yang hilang dekat rumah ni bukan sebab kena curi tuan-puan. Dia simpan di banyak tempat. Dan disimpan di tempat yang orang tak terfikir, sampai dia pun tak terfikir simpan emas dekat mana. Hilang. Saya pun pernah hilang 8 dinar. Saya kemar rumah dululah, masa awal-awal tu. Bila saya kemar rumah, lepas tahun kemar rumah, saya nak buang satu kotak tu. Oh, ada emas dalam kotak tu rupanya. Jadi saya pun simpan di tempat yang orang tak terfikir, sampai last kali saya pun tak terfikir. Itu risiko. Ini berlaku kepada saya, ini berlaku kepada guru saya pun pernah hilang, Encik Syukur. Dia simpan emas yang macam ni di celah-celah buku. Lepas jenuh dia cari, akhir sekali lama lepas tu baru jumpa dekat celah buku. Sebab tu saya suggest simpan di 1-2 tempat. Yang pertama. Yang kedua, tuan-puan kena bagi tahu ahli waris simpan dekat mana, supaya kalau apa-apa terjadi, ahli waris tahu nak ambil dekat mana. Kalau suami, bagi tahu kepada isteri. Kalau isteri, selalunya dia tak bagi tahu suami lah. Saya pun tak tahu kenapa. Dia akan bagi tahu kepada anak perempuan dia, selalunya macam tu lah. Okay. Jadi tak kisahlah, janji ahli waris kena tahu. Okay. 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 Seterusnya, kalau dah capai keperluan mendesak, boleh jual. Okay.
Okey. Okey, seterusnya. Okey, apa yang apa yang maksud kaya dengan emas? Okey, ini saya nak cerita. Tuan-puan kena faham Saya nak tuan-puan, alang-alang tuan-puan dah menabung emas, pastikan kaya dengan emas. Okey. Saya bagi penyimpan emas yang direct di bawah saya, itu tanggungjawab peribadi saya untuk saya bantu tuan-puan, akhir sekali tuan-puan kaya. Nanti saya akan cerita kaya ni akhir dia apa. Ending kekayaan ialah, ultimate dia ialah financial freedom. Tak kerja pun ada duit. Okay. Saya pun asal simpan emas ni tak pernah fikir asal simpan emas ni akhir sekali jumlah emas tu besar. Dan dengan emas ni jadi dealer public gold, boleh dapat passive income apa semua, akhir sekali tak kerja pun ada duit. Saya dah last saya bekerja pada bulan November 2013. Sekarang ni maksudnya dah 11 tahun lah saya tak bekerja. Ultimate maksudnya saya dah pencen lah. Dalam istilah kewangan ni, orang kita faham pencen, tak kerja pun ada duit. Jadi ending kita membina kekayaan ialah biar kita sampai tahap kewangan financial freedom, tak kerja pun ada duit. Orang kita sebut pencen. Pencen ni bukan pasal umur. Banyak yang fikir, nanti aku umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, aku akan ada duit yang banyak, tak kerja pun boleh enjoy life. Tak ada tuan-puan. Kalau tuan-puan tak urus keuangan dengan baik hari ni, kalau tak menabung hari ni, kalau tak bina kekayaan hari ni, masa umur 50-an, 60-an, keuangan tuan-puan dalam bahaya. Banyak orang pencen miskin. Dan saya rasa bimbang sebab banyak yang nak pencen lagi 5 tahun barulah kelang kabut nak prepare dana persaraan. Lagi 5 tahun tuan-puan. Okay. Boleh, tapi kena kerja kuat lah. Okay. Jadi ending sebab tu tuan-puan yang muda-muda ni, belajar sekarang kekayaan tu macam mana. Okay. Saya ambil masa saya tulis sikit. Ni tuan-puan kena faham kaya tu macam mana. Okay. Sepatutnya tuan-puan, hasil simpanan emas ni, kita nak simpan emas berapa banyak tuan-puan. Saya bukanlah suruh tuan-puan beli emas, menabung emas ni sampai berkilo-kilo, bukan. Okay. Kita tahu tujuan. Bila waktu kita nak jual emas, walaupun harga emas ni tinggi, kita tak jual emas. Penyimpan emas yang berilmu, dia tak jual emas, kecuali okay, jual emas. Okay. Pasal waktu terbaik jual emas. Jual emas. Yang pertama, emas dia jual untuk tambah harta. Tambah harta ni maksudnya, harta ni dia ada cash flow ataupun pendapatan pasif. Pendapatan pasif lah, income pasif. Okay. Contoh, jual emas 40,000 ni jadikan deposit untuk beli contoh rumah yang boleh disewakan. Rumah dapat hasil sewaan. Ini semua kena ada ilmu lah. Nanti nak beli rumah, nanti kena ada ilmu rumah pula. Apa lagi? Maksudnya asalnya emas tak ada income. Ini kelemahan emas. Emas dia tak ada income. Walaupun nilai dia dalam jangka panjang nilai dia terjamin, tapi dia tak ada income. Bila kita bercakap tentang pencen bersara, kita nak income. Okey. Jadi kita tak akan jual harta emas kecuali untuk tambah harta. Okey. Rumah yang boleh disewakan. Lagi tanah yang boleh mendatangkan hasil. Tanah yang ada hasil, tanah kebun, ladang, apa lagi? Tanah kelapa sawit ke, tanah getah ke, tanah kebun. Apa yang tuan-puan ada ilmu lah. Ini semua kena ada ilmu yang lain pula lah. Okay. Apa lagi? Untuk membangunkan bisnes. Ataupun tuan-puan memiliki bisnes lah. Saham dalam bisnes. Tuan-puan pemilik saham. Mana-mana bisnes, berapa persen saham dalam bisnes tuan-puan miliki. Daripada situ tuan-puan akan dapat income, dividen. Ini tak kerja pun ada duit ni. Daripada sini. Apa lagi? Kalau dealer public gold, dia ada juga bisnes public gold pun boleh jadi harta. Dia akan ada royalty.
royalty sepanjang hayat. Mati pun selagi bisnes tu masih wujud, masih ada transaksi, akan jadi harta, boleh dapat passive income ni. Macam murid saya ni, Arwah Abdul Rahman ni, meninggal bulan September tahun 2023, tahun lepas. Dia meninggal, emak dia masih mewarisi income walaupun beliau dah setahun dah meninggal, masih mewarisi income, dan kita tak nampak income dia akan habis. Okay, tuan-puan kena belajar lah. Kalau tuan-puan dah jadi penyimpan emas, belajar, explore macam mana dengan sambil simpan emas ni, dengan bantu orang lain simpan emas macam kita, boleh belajar, boleh dapat passive income. Okay, ini dibukukan cerita dia ni tuan-puan. Ini murid saya, Abdul Rahman ni, budak tahfiz, meninggal umur 25 tahun. Dia bermula pada umur dia 18 tahun. Dia budak hafiz Quran. Okay, dia daripada 18 tahun lagi dia datang kelas, dia belajar, dia pergi training dealer. Lepas tu habis dia belajar, tak sempat hantar resume semua, income dia pun dah besar, tak kerja pun dia ada income besar. Dan dia sakit thalassemia lah. Okay? Dan dia meninggal pada umur 25 tahun. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Harta intelek. Harta intelek. Macam buku. Dia ada royalty juga. Okay. Macam buku saya ni, Wang Emas, Misi Bebas Hutang. Ini buku yang saya tulis sekali ni. Sekali je saya tulis ni. Tapi dapat income daripada sini berkali-kali. Saya tak jual buku ni, saya tak jual. Saya terbitkan buku ni, permintaan penerbit dia rasa ilmu saya kalau dibukukan, disebar luas kepada masyarakat, banyak orang akan dapat manfaat. Jadi saya tulis buku dan penerbit yang buat promosi, penerbit yang jual. Dia bayar saya royalty je setiap tahun. Dan saya pun tak kira entah betul entah tak betul, dia kira pun saya tak ni, tapi income saya besar daripada buku ni. Jadi ini adalah harta, ini adalah harta. Okay. Jadi apa sahaja yang kita miliki dan boleh mendatangkan hasil, cash flow, passive income, itu dipanggil harta. Kereta jadi harta ke tak? Kereta, kalau sebab memiliki kereta, duit masuk bulan-bulan setiap kereta tu, itu harta lah. Kereta yang boleh disewakan, contoh yang disewakan, itu harta. Tapi kalau kereta tu yang kita nak kena bayar, kalau kita tak bayar, bank tarik, itu bukan harta, itu namanya beban. Sama juga rumah. Rumah harta tak? Rumah duduk sendiri. Kita nak duduk tu kita kena bayar. Kalau kita tak bayar, bank akan tarik. Itu bukan harta, itu beban. Harta bagi waris kita bila kita mati nantilah. Jadi itu kena faham. Okay, bila lama-lama simpan emas ni, sepatutnya kita akan kumpul harta. Yang kedua ialah kita jual emas bila ada hal emergency. Emergency ni benda yang unplanned, benda yang kita tak plan. Tiba-tiba berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan ni bukan semua cover insurans, tuan-puan. Ada yang sikit-sikit tu insurans cover, contoh 500 pertama dia tak cover, contoh. 500 tu kita kena keluar sendiri. Ataupun accident, cermin kereta pecah, windscreen kita tak cover insurans, tak kaful. Jadi kita kena keluar duit. Itu emergency. Jadi sepatutnya tuan-puan, setiap kita kena ada tabungan. Tabungan kita yang pertama sepatutnya 3 bulan gaji. 3 bulan gaji ni tuan-puan, mana tempat yang bagus? Saya sarankan letak dalam ASB ataupun tabung haji. Ini short term, supaya kalau berlaku emergency, tarik duit ni dulu. Okay. Selebihnya dah ada ni, pergi lagi. Selebihnya target lah ada simpanan 6 hingga 12 bulan gaji. Okay. Maksudnya selebihnya 9 bulan lah. 9 bulan 9 bulan ni tuan-puan, saya boleh recommend emas. Simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? ASB tabung haji ni biasanya kita tak sentuh pun. 3 bulan gaji ni, Saya tak ingat bila saya dah lebih 10 tahun kot, saya tak sentuh ni duit 3 bulan gaji ni. Okay. Ini long term, keuntungan dia dalam 5% je. Kadang-kadang dia tak boleh cover inflasi pun. Tapi emas 10% setahun. Jadi kalau kita 3 bulan gaji jangan pakai, apatah lagi 6 hingga 12 bulan gaji. Okey, yang ni boleh simpan dalam bentuk emas. Okey. Jadi kalau 3 bulan gaji ni dah habis, barulah jual emas yang ni untuk hal-hal yang emergency. Balik kampung bukan emergency. Nak renew road tax insurance bukan emergency. Nak pergi haji tu bukan emergency. Itu lain pula, itu yang ketiga.
Itu perbelanjaan yang dah kita tahu dah pada masa akan datang. Yang ketiga ialah bila kita dah capai target. Okey, capai target, contoh nak pergi, contoh haji, umrah. Jadi menabung emas ni, contoh menabung emas nak cukup sampai 100 gram. 100 gram ni simpan lah. Sampai masa pergi haji, pergi umrah, jual. Okey. Sebab kalau simpan duit dalam bentuk duit, memang tak terkejar. Kalau at least kalau simpan dalam bentuk emas, adalah kenaikan dalam 10% setahun. Kalau maksudnya kos haji naik, sempat kita boleh cover. Untuk apa? Deposit beli rumah. Nak deposit. Okey, deposit beli rumah. Untuk apa? Deposit beli kereta. Deposit. Sekarang ni 10% kan? Kenapa ni? Jadi inilah semua target ni. Ataupun raya pun boleh simpan emas untuk cuti raya tahun depan. Lagi setahun lah, saya bukan 3-4 bulan akan datang. Untuk raya contoh. Ini saya bagi satu idea kalau tuan-puan katalah kos tuan-puan untuk raya. Ataupun road tax insurance, contoh road tax insurance. Road tax dan insurance. Okay. Road tax insurance ataupun kos tuan-puan balik raya ialah 1,100 atau 1,200. Saya suggest tuan-puan target nak simpan 1 dinar untuk kos kereta, balik raya ataupun road tax insurance setiap tahun. 1 dinar untuk raya, 1 dinar ni untuk road tax insurance. Jadi macam mana? Harga 1 dinar ni sekarang ni sekitar 1,800. Tengok 1,800. Tengok, saya tunjuk. Harga 1 dinar sekarang ni, tuan-puan tengok. 1,800. Kalau jual dapat 1,600. Okey. Tuan-puan targetlah menabunglah sikit-sikit sampai cukup 1 dinar ni. Ini untuk balik raya sebagai contoh. Kos balik raya 1,200. Setiap kali raya habis 1,200 lah. Jadi 1 dinar ni bila dah tuan-puan dah cukup, tak payah jual pun tak apa. Pergi pajak, pergi masuk Ar-Rahnu. Dapat pinjaman bercagarkan emas, lepas tu tebus balik dalam masa 6 hingga 12 bulan. Dalam masa 6 hingga 12 bulan. Nanti dalam masa 6 hingga 12 bulan, tuan-puan dapat balik emas. Nak pakai lagi, pergi pajak lagi. Jadi itu nama kaedah strategi backup belanja hangus. Kalau kita simpan-simpan lepas tu kita tarah, simpan-simpan lepas tu habis, kita tarah, kita jual, kita tarah semuanya, itu tarah tak berganti. Tapi kalau macam ni, duit kita tak habis. Sebab bila kita pergi pajak, kita akan utamakan untuk tebus emas dalam Ar-Rahnu dulu. Katakanlah kita boleh pajak 6 hingga 12 bulan. Tapi psikologinya kita menang. Sebab tu saya sebut lagi psikologi. Walaupun ada charge, tapi psikologi kita akan menang. Sebab apa? Bila ada duit, kita akan bagi keutamaan untuk tebus dulu. Bila ada duit ekstra daripada belanja, kita akan fikir lebih baik kumpul untuk tebus emas. Sebab kita tak nak emas ni sampai tergadai. Okey. Jadi sebab tu tuan-puan boleh menabung emas ni sebagai backup belanja hangus. Itu maksudnya backup belanja hangus. Backup belanja hangus ni saya yang memperkenalkan, saya yang mempopularkan dalam market. Tapi disalahgunakan oleh geng-geng skim cepat kaya ni, bertoping kat emas. Dia cakap backup belanja hangus dengan cara dapat gaji 100%, pergi beli emas semuanya, lepas tu pergi pajak. Itu bukan. Itu bukan apa yang saya ajarkan. Itu statement saya, tip yang saya bagi sudah dimanipulasi untuk keuntungan kepentingan ejen-ejen skim emas tu lah. Okay. Jadi itu. Jadi sekarang ni bila kita tambah kaya ni, maksudnya harta kita makin lama bertambah. Kita ada tabungan. Kita ada tabungan 3 bulan gaji, kita ada tabungan 6 hingga 12 bulan gaji. Harta kita makin lama makin bertambah. Dan boleh juga, okey, satu lagi penting ialah tutup hutang. Tuan-puan boleh juga menabung emas ni untuk tujuan tutup hutang. Okey, contoh katakanlah tuan-puan nak buat full settlement hutang apa? Kereta contohlah. Kereta ni bayar bulan-bulan 800 lah katakan Jadi tuan-puan ada extra RM100 je top up dalam account gap. 800 bayar macam biasa. Extra top up dalam account gap, cukup gram, jual emas tu terus. Ni top up ni.
Tapi tuan-puan target macam ni lah. Katakanlah loan kereta ni, katalah 7 tahun. Tuan-puan nak target settle dalam masa 2 tahun lah. Jadi 2 tahun ni duit ekstra daripada 800 ni pergi top up, masuk account Gap, cukup gram satu hari nanti jual semua, buat full settlement. Dulu saya namakan istilah dana full settlement hutang. Dana full settlement hutang zaman tu saya tak kenal emas, saya letak dalam tabung haji je. Okay. Tapi sekarang tuan-puan lebih baik, tuan-puan boleh buat dalam bentuk emas. Itulah tuan-puan akan dengar banyak testimoni macam mana penyimpan emas akhir sekali tutup hutang satu persatu. Okay. Jadi tuan-puan, kita bertambah kaya ni ialah tuan-puan kena tengok ni. Kita akan jual emas dalam 3 keadaan. Ini untuk tambah harta. Okay. Ini kalau berlaku emergency. Sebelum berlaku emergency, kita kena kumpul lah dulu 3 bulan gaji, 6 hingga 12 bulan gaji. Sebelum berlaku emergency, maksudnya kita menabung untuk cukupkan dana emergency. Dah lebih emergency, kumpul harta, kumpul. Ini dana yang lain, ini ada target lain. Lepas tu tutup hutang satu persatu. Okay. Tabungan, okay, formula dia saya rangkumkan, formula kaya ni. Okay. Kaya sama dengan, kita ambil pen merah lah, nampak Kaya sama dengan tabungan plus harta tolak hutang. Tuan-puan ingat ni formula ni. Buat tabungan dulu. Lepas tu pergi tambah harta, tutup hutang. Okey? Okey. Bagaimana nak tahu yang PG ni dengan QM? Public gold lain Public gold beli emas dapat emas. Itu je. Beza public gold ialah public gold beli emas dapat emas. Emas ada di tangan kita sendiri. Ada orang tanya macam mana saya nak percaya public gold? Dan ada orang tanya macam mana Encik Zul boleh percaya public gold dah 14 tahun? Sebab saya bermula waktu public gold 2 tahun. Mudah je. Sebab saya beli emas dengan public gold, saya dapat emas ada di tangan saya. Apa berlaku kepada public gold kalau jatuh lingkup sekalipun, selagi emas tu ada di tangan saya tak ada masalah. Okay, Encik Nick, Puan Nick. Okay, soalan. Saya ada dalam 5 minit lagi. Saya ada urusan. Hari ni saya outstation. Okay. Okay. Kalau 10,000 berapa gram emas perlu? 10,000 25 gram. 10,000 25 gram kalau 10,000 dalam 25 gram dalam 25 gram. Kita buat kira-kira sikit kita buat kira sekejap kita buat kira-kira 10,000 sekarang ni 10,000 bahagi dengan 426 hari ni 426 23 gram. Okay, 23 gram. Okay, 23 gram. Cari satu untuk cara terbaik ialah emas. Okay. Okay, sekejap saya check apa soalan lagi. Okay, ada persoalan lagi. Okay, saya tak nampak soalan ni. Sekejap Cara simpan saya dah ajar. Okay. Okey, bayar zakat macam mana? Bayar zakat. Okey, soalan terakhir. Okey, bayar zakat ni 80 gram emas, 85 gram tuan-puan, 85 gram. 85 gram emas. Tuan-puan simpan minimum setahun dah kena zakat. 80 gram ni dia macam ni. Kalau tuan-puan ada beli, ada jual, cara dia tuan-puan tengok berapa baki minimum pada tahun tu. Kalau minimum dia 85 gram dan ke atas, kena zakat. Okay. Zakat dia ialah 100% daripada nilai 2.5% daripada nilai emas semasa. Dia kalau majlis tuan-puan pergi ke ni website
zakat.com.my. Zakat.com.my, tuan-puan tengok detail pengiraan dekat situ. Itu website Majlis Agama Islam. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam wilayah, tuan-puan pergi. Okey. Saya tak tulis sebab saya nak tuan-puan refer direct kepada sumber yang ada authority lah. Ada authority. Dan zakat ni pun dia berbeza. Kalau barang kemas dia lain pula. Barang kemas dia ikut huruf. Ikut huruf setiap negeri tu berbeza. Ada negeri, saya dah tulis dekat website saya tuan-puan pasal huruf zakat ni. Tuan-puan pergi dekat website saya, muhammadskifli.com. Dan tu tuan-puan boleh check huruf zakat. Zakat nanti ada. Okey, last sekali tuan-puan, kalau tuan-puan dah menabung emas dengan Public Gold, sebenarnya kita dah ada satu panduan, satu checklist yang tuan-puan follow saja, tuan-puan akan kaya. Namanya checklist Kaya dengan Emas tahun 2025. Dealer-dealer Public Gold di bawah G100 dengan 5G Associate sepatutnya akan guide tuan-puan ikut checklist tu. Kita dah ada, senang cerita, kita dah ada syllabus lah. Apa tuan-puan patut buat untuk tuan-puan kaya dengan emas. Sebab kita nak tuan-puan bukan sekadar menabung emas, kita nak tuan-puan kaya dengan emas. Jadi kalau saya tulis secara detail ni, tuan-puan boleh go through checklist penting kaya dengan emas tahun 2025 di website saya muhammadskifli.com. Dekat situ saya dah tulis detail lah apa yang tuan-puan patut buat. Antaranya ni summary dia lah. Guna mobile apps, join support group WhatsApp supaya tuan-puan dapat info-info terkini dan tak ketinggalan. Apa-apa persoalan ada kawan-kawan senior yang boleh support. Ada customer handbook. Sebagai customer, apa yang tuan-puan patut tahu, nak jual macam mana, nak beli macam mana, apa akaun Public Gold kalau tak boleh buat FPX, nak secara manual, nak pajak macam mana, semua dah ada dalam handbook, tutorial. Sebab walaupun tuan-puan ada dealer ni manusia biasa macam kita lah. Dia ada kekangan hidup dia masing-masing lah. Dia ada waktu dia sibuk, dia ada waktu masa dia boleh layan kita, ada waktu dia musibah terjadi dalam hidup dia. Jadi tapi walau bagaimanapun kita dah sediakan panduan dah untuk tuan-puan. Kalau apa terjadi kepada dealer tuan-puan pun, tuan-puan tak terkikir, tak teraba-raba lah mana nak cari jawapan lah. Baca buku wang emas. Ni tuan-puan bacalah, beli dan baca buku wang emas dan misi bebas hutang yang saya tulis ni. Tuan-puan boleh dapatkan di kedai-kedai buku, sama ada secara online ataupun offline. Di Popular ada, Kinokuniya ada, MPH ada, di Syarikat Modal Osman SMO pun ada. Beli dan baca lah tuan-puan. Kalau tuan-puan adalah penyimpan emas yang direct berdaftar di bawah dealership saya bagi menembak garanti. Tuan-puan beli, baca dan tuan-puan rasa tak berbaloi, pulangkan kepada saya dalam keadaan yang masih kondisi yang masih boleh dijual. Okey, saya bagi refund 100%. Sebab saya tulis ni memang nak bantu penyimpan emas supaya pandai, supaya kaya dengan emas. Bukan saya nak buat duit dengan tulisan ni. Okey, jadi penyimpan emas di bawah saya bagi menaikkan garanti. Okey, belajar buat auto debit macam mana? Nak auto menabung setiap bulan. Auto debit saya dah tulis lah. Join private webinar minus 1 juta yang pertama dan tuan-puan explore peluang jadi dealer ataupun kempen sebar manfaat emas. Sambil simpan emas, sambil dapat income lah. Okey, jadi itu saja tuan-puan daripada okey, ada soalan menarik daripada Encik Syahrul. Syahrul. Pernah ke harga emas jatuh mendadak seperti 50%? Soalan yang bagus Encik Syahrul. Dalam sejarah harga emas, saya tak pernah tengok harga emas turun sampai 50%. Tapi duit ringgit, kita tahu pernah turun sampai 50% setahun. Paling banyak setahun yang saya pernah tengok harga emas ni jatuh 20% lebih. Dalam 14 tahun saya ingat sekali je kot berlaku. 20% lebih. Tapi average harga emas naik 10% setahun. Kalau duit ringgit, tahun 1997 dia pernah jatuh sampai 50%. Dan itu tak pernah berlaku dalam sejarah harga emas. Dan tahun 2015 hampir 30%. 20% lebih lah, tapi hampir 30%. Jadi benda ni tak berlaku kepada emas. Jadi tak perlu bimbang tentang emas. Emas ni kalau naik banyak, kalau turun sikit. Saya boleh cakap macam itulah dalam long term. Okey, boleh ke tukar dealer? Encik Zulhafiz tak boleh. Public Gold tak benarkan tukar dealer kecuali kalau akaun Encik Zulhafiz ni dah lebih 12 bulan tak aktif, zero transaction, tak ada beli, tak ada jual. Itu boleh tukar. Caranya pergi contact dealer yang mana yang Encik Zulhafiz nak berkenan, nak duduk di bawah dealer tersebut. Nanti dia akan bantu. Kalau dia pun tak tahu macam mana nak bantu, maksudnya dia bukan dealer yang terlatih. Baik, nanti dia pun sama juga dengan dealer lama yang tak tahu apa-apa lah. Okey, jika terdetik overlap emas, tak Imu Arhanu kena tahu Puan Mas. Jangan sebab ada saya tengok
ajaran-ajaran yang tak yang songsang tu, ajar supaya pergi buat overlap. Okey, kena ada ilmu. Overlap tu maksudnya tambah hutang tau. Okey. 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 Jadi saya nampak macam ada satu soalan lagi. Nak main emas ni kena lebih satu phone? Tak perlu. Encik full grown. Ini tak, saya bukan main emas ni. Saya bukan main emas. Saya dealer public gold yang educate. Tak ada phone pun boleh. Cuma saya, biasa dealer public gold ni buat live tunjuk muka. Tapi saya tak payahlah sebab tuan-puan dah kenal saya. Boleh tengok je konten-konten saya. Saya pun dah biasa buat seminar. Yang penting saya boleh tulis dan tuan-puan faham. Okey, nak tanya kalau nak jual emas, mana lagi bagus, jual 916 atau 999? Jual ni maksud apa Puan Cik Noh? Kalau nak berniaga emas, dua-dua pun ada untung lah. Barang kemas pun ada, gold bar pun ada. Kalau nak jual emas sendiri, sebenarnya emas 999 memang dibuat untuk pelaburan. Emas 916 untuk barang kemas, untuk cantik. Jadi barang kemas dikeluarkan untuk cantik. Emas, gold bar dan dinar 999 ni memang dikeluarkan untuk untung. Jadi daripada situ pun kita dah tahu mana akan lebih untung. Confirm lah emas 99 ni. Okay. Jadi itu saja tuan-puan. Kita jumpa lagi live saya minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama. Kalau saya tak boleh, kalau saya outstation, saya akan live pagi macam ni lah. Okay. Jumpa lagi. Siapa yang bekerja, selamat bekerja. Saya doakan tuan-puan, Allah berkati usaha tuan-puan pergi kerja. Kerja dapat pahala, pergi cari rezeki yang halal dapat pahala. Pergi untuk apa ni? Untuk cari harta yang secara halal dapat pahala. Dan mudah-mudahan Allah berkatilah usaha tuan-puan hari ini pergi bekerja. Okay. Assalamualaikum.